Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, baiklah. Okey, baik semua. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak mohon semua tadah tangan untuk kita bacakan doa. Dan okey, semoga urusan pembelajaran kita pada hari ini dipermudahkan, dilancarkan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Amin amin rabbal alamin. Okey. Baiklah semua. Saya nak tanya sebelum kita mulakan kelas ni, semua sihat tak? Sihat. Sihat, cikgu. Sihat, cikgu. Sihat. Ada yang keluar rumah ke? Tak ada. Ada, jemur baju. Ada. Okey. Tak apa kalau keluar rumah setakat jemur baju boleh, tapi jangan keluar jika tiada urusan dan jika tiada keperluan. Sebab kita kena jaga diri kita sendiri, okey? Sebab sekarang ni kes kematian semakin meningkat. Jadi kita tak nak kehilangan orang yang tersayang kan? Okay, kita jaga diri kita dan orang sekeliling kita. Baiklah. Saya nak tanya sebelum kita mulakan. Yang ni apa? Kain apa? Siapa nampak? Macam batik, cikgu. Kain batik, Kain batik, cikgu. Kain sarung batik. Betul. Ini adalah kain batik. Boleh saya tahu berapa orang masih ada kain batik di rumah? Saya. Mak saya. Masih ada ya. Pakai cikgu. Betul, terima kasih. Sebab bagus semua yang masih ada. Okey. Dan saya tunjukkan kain batik tadi. Siapa tahu tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Batik. Betul. Okey, bagus semua. Kita akan belajar tajuk ke-6 yang di dalam pendidikan seni visual tingkatan 5 dalam bidang seni craft. Okey. Baiklah, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama memahami terhadap prinsip seni batik dan yang kedua mengeksplorasi dan mengaplikasi proses seni batik. Yang ketiga menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat menghayati hasil produk seni batik. Baiklah. Sebelum kita nak tahu apa jenis batik, motif batik semua, kita mestilah kena berkenalan dengan batik terlebih dahulu. Okey, saya ceritakan serba sedikit pengenalan mengenai batik. Okey, batik merupakan salah satu jenis tekstil yang sangat popular di Malaysia dan menjadi sumber warisan yang indah. Okey, saya nak tahu, siapa tahu kalau hari Khamis, kaki tangan kerajaan ataupun swasta digalakkan untuk memakai apa? Baju batik. Cikgu sama. Betul, pandai semua. Terima kasih. Cikgu selalu pakai warna biru. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Okey, kerajaan Malaysia mengiktiraf batik sebagai warisan pakaian kebangsaan kerana batik mencerminkan identiti masyarakat di Malaysia. Okey, tujuan untuk memakai pakaian batik ini adalah kerana untuk menaikkan lagi nama batik sehingga ke antarabangsa untuk menaikkan mutu batik ini. Okey. Baiklah, negeri yang menjadi perintis ialah Kelantan dan Terengganu. Perintis ini bermaksud negeri yang memulakan batik ini ialah negeri daripada pantai timur, Kelantan dan Terengganu. Mungkin ada di antara pelajar saya berasal daripada negeri pantai timur, bukan? Okey. Ya. Syamil. Okey, terima kasih. Okey, dahulunya batik banyak digunakan sebagai kain sarung. Kini batik menjadi pilihan peminat fashion kerana motif dan warnanya yang eksklusif. Okey, kita tengok pula prinsip asas pada seni batik. Okey. Batik ini dihasilkan melalui proses melilin dan mewarnakan kain putih. Dan proses pewarnaan lazimnya dibuat secara sapuan atau pencelupan. Dan teknik tertentu digunakan untuk menghalang warna daripada bercampur pada bahagian bercorak. Dan seni batik ini menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti warna, jalinan, irama dan pergerakan serta rupa. Siapa tahu yang saya sebutkan tadi gabungan ini kita belajar sewaktu di tingkatan berapa? Tingkatan 1. Bagus semua. Terima kasih. Betul. Awak semua dah belajar di tingkatan 1. Okey, kita tengok prinsip asas seni batik.
Gambar yang pertama di atas itu ialah kepelbagaian warna menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Batik pelangi merupakan jenis-jenis batik. Okey. Penggunaan warna yang kontra menimbulkan lagi keindahan batik. Teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan pergerakan. Okey, kita tengok dekat situ kita ada warna kuning, hijau, warna-warna kontra. Dan gabungan itu menghasilkan batik pelangi. Okey, gambar yang kedua ialah penggayaan motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni yang menarik. Penggunaan rupa corak yang seimbang juga menimbulkan keindahan seni batik. Okey, motif yang berulang kita dapat lihat sini menggunakan garisan dan menghasilkan motif bagi daun. Seterusnya, okey. Terdapat prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik. Contohnya, kain sarung terdapat pada bahagian kepala kain. Okey. Yang gambar dekat bawah tu, jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan. Jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik. Kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan kesan yang menarik. Boleh seseorang terangkan kepada saya warna apa yang awak nampak dekat situ? Warna panas. Warna panas, betul, sebab kita ada warna oranye, warna kuning dan kita dapat warna merah. Warna sejuk juga sebab kita ada warna biru. Baiklah, pandai semua. Terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat bahagian-bahagian pada kain batik. Okey, sebab kita tengok dulu kepala kain. Sebab kita mula daripada atas. Macam manusia. Okey. Kita kepala kain ini ukuran biasanya antara 12 hingga 18 inci. Dan motif yang biasa digunakan ialah motif pucuk rebung dan juga bunga pokok. Okey, seterusnya pengapit kepala kain. Pengapit kepala kain ini termasuk bahagian tepian kain dan menggunakan motif-motif yang kecil. Kita dapat lihat dekat situ ada corak-corak yang kecil dekat situ. Okey, seterusnya badan kain. Badan kain ini motif dan warnanya disesuaikan dengan kepala kain dan juga pengapit kepala kain. Okey. Kita lihat pula kepada gigi kain. Gigi kain ini pada bahagian kaki kain terdapat motif gigi yang disebut gigi kain. Dan kaki kain ini merupakan bahagian bawah kain sarung. Baiklah. Kita tengok pula motif-motif bagi seni batik. Ada 5 motif bagi seni batik iaitu motif flora, motif fauna, motif geometri, motif abstrak dan juga motif isen. Ini contoh bagi motif flora. Yang pertama saya sertakan di situ ialah contoh bagi bunga teratai. Dan yang kedua ialah pucuk rebung. Dan yang ketiga bunga mawar. Selain daripada itu, motif bagi flora ia juga ialah daun Siti Fatimah, bunga telepuk dan juga pohon ara. Seterusnya, boleh saya tahu apa itu fauna? Siapa tahu? Saya fauna haiwan. Haiwan. Betul. Okey, terima kasih. Haiwan. Okey, motif bagi fauna ini digunakan untuk contohnya dari haiwan ataupun serangga. Kita lihat di situ yang pertama ada burung, kita ada ayam, kupu-kupu merupakan serangga dan juga sayap burung garuda. Ini semua terdapat pada kain batik ataupun kain sarung di dalam seni batik. Okey, seterusnya motif geometri. Okey, motif geometri yang saya sertakan di situ ialah banji, swastika dan juga kaung. Geometri ini ialah terhasil daripada bentuk-bentuk geometri yang disusun dengan pelbagai cara. Selain daripada itu, kita ada juga jalur dan juga kelur pinggir awan persegi. Seterusnya ialah motif abstrak. Abstrak ini adalah menunjukkan gabungan pelbagai unsur iaitu flora, fauna dan juga geometri. Maka terhasillah contohnya seperti mega mendung, abu. Selain daripada itu juga ada jaring ikan dan juga awan. Yang terakhir, motif bagi seni batik ialah motif isen. Isen ini saya terangkan dia merupakan motif pengisian pada ruang kosong dekat kain batik tu. Contohnya kita lihat dekat situ, kita ada cecek-cecek, titik-titik. Dia menggunakan motif isen ni menggunakan titik-titik untuk mengisi ruang kosong yang terdapat pada kain batik tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya kita tengok contoh ialah geringsing atau yang ini penutupan. Selain daripada itu ada sirapan atau atap sirapan, cantel dan juga sisik melik. Iaitu sisik bertitik. Okey, saya tahu di pertengahan kelas kita
dah penat. Okey. Saya ada sertakan kuis untuk awak semua. Okey. Berdasarkan motif-motif yang telah kita pelajar. Sebentar ya. Okey, semua boleh buka muka surat 140 dan 141 untuk jawab kuis. Okey. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Okey, motif bagi Flora. Siapa boleh jawab? Cikgu tak keluar lagi. Alah, maafkan saya. Maaf ya, tersyok sendiri pula. Sekejap ya. Tak apa cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, baiklah. Nampak tak skrin? Nampak. Nampak. Okey. Arahan dia, pilih contoh motif dan padankan mengikut jawapan yang betul. Rujuk buku teks muka surat 140 dan 141. Jom kita mulakan. Mari kita lihat motif bagi Flora. Siapa boleh jawab? Saya, Safwan. Ada. Okey, Safwan. Okey, Nazlin boleh jawab untuk motif fauna. Okey, Safwan. Motif Flora ada pohon ara, Pohon ara. Okey, kita tengok. bunga mawar. Bunga mawar. Lagi saya tak nampak lah apa lagi Pucuk rebung. Pucuk rebung. Ya. Okey, lagi satu. Dan lagi satu adalah mana tak nampak lah cikgu. Daun Siti Fatimah. Okey, Safwan. Seterusnya, siapa nak jawab motif fauna? Nazlin. Okey, Nazlin. Motif fauna burung, Burung. Okey. ayam, Ayam. kupu-kupu Kupu-kupu. dengan Terakhir, sayap burung Garuda. sayap burung Garuda. Motif Ya. bagi geometri, siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey. Amani, dan seterusnya kita motif abstrak kita bagi Alia, okey? Okey, Amani, motif Yang geometri. pertama banji, Banji. yang kedua swastika. Swastika. Kat bawah. Maafkan saya sebab saya tak nampak. Okey, swastika. Yang ketiga kawung. Kawung. Dan yang terakhir jalur. Jalur. Okey, seterusnya Alia, kita jawab motif abstrak. Mega mendung. Mega mendung. Baiklah, seterusnya. Jaring ikan. Jaring Cikgu. ikan. Awan. Awan. Dan lagi satu. Dan abur. Abur. Okey, yang terakhir ni saya tak perlukan sesiapa sebab kita isi ruang kosong semua. Motif isin. Cecek-cecek, sirapan. Cantel dan juga sisik melik. Okey, baiklah. Jom kita hantar jawapan dan kita tengok jawapan yang kawan awak hantar tadi. Ye, betul. Yeay. Tahniah semua. Semua jawab dengan betul. Maksud semua tumpukan perhatian. Okey, 20/20. Okey. Baiklah. Sekarang, okey, saya harap semua tak mengantuk ya. Sebab kelas kita yang terakhir. Saya tak mengantuk. Bagus Ya, Syah. lapar. Okey, baiklah. Saya pun Kita tak. tengok pula. Awak boleh ambil makanan untuk makan ya. Saya tak larang sebab saya tak nak awak berlapar dan perut kosong. Saya dah bawa nasi goreng saya cikgu. Bagus Nazlin. Okey, kita lihat pula. Kita sambung ya pembelajaran kita iaitu jenis-jenis batik. Yang pertama saya terangkan ialah batik pelangi. Batik pelangi ini merupakan batik yang tertua di Malaysia. Ia diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari negeri Terengganu dan Haji Cik Su dari negeri Kelantan. Salah satu teknik penghasilan ialah teknik ikat celup dan jenis ikatan yang digunakan ialah simpulan, ikatan, lipatan dan juga jahitan. Seterusnya, kita lihat pula batik canting atau lukis. Okey.
Seperti yang awak lihat dalam gambar tu, saya pun ada canting dekat sini. Nampak tak? Okey. Ini canting. Okey. Batik canting ni mempunyai nilai. Okey, bagus Afan, terima kasih. Mempunyai nilai komersial yang tinggi dengan kombinasi tradisional dan contemporary. Kaedah penghasilan menggunakan canting yang diisi lilin cair atau lilin yang dipanaskan untuk melakar corak atau motif pada kain. Lakaran diwarnakan mengikut kreativiti. Baiklah, kita lihat sebentar video untuk penghasilan bagi batik canting. Okey, ini peralatan yang diperlukan. Kita ada dapur, periuk, pemijang, kita ada kain. Ini kain yang digunakan sutera satin. Kita ada pewarna remazol. Okey, langkah pertama, meregangkan kain pada pemidang kayu. Okey. Langkah kedua, melakar corak pada kain. Kerana apa karbon pensel jangan terlalu pekat? Kerana kita tak nak pensel itu melekat dengan semasa proses mewarna. Dan langkah ketiga, proses mencanting. Pastikan lilin sentiasa panas ya. Okey. Awak semua kena berhati-hati kerana lilin ini panas dan awak kena lapik tisu supaya lilin itu tidak menitik. Okey, lilin perlu ditukar dengan kerap sebab lilin ini cepat sejuk dan dia akan cepat keras. Okey, lakarkan motif yang awak semua inginkan. Okey, pastikan proses melilin itu dilakukan dengan betul. Okey, maafkan saya, muzik terlalu kuat. Okey, kerana apa kita tak nak sewaktu proses mewarna, warna akan terkeluar dekat bahagian yang kita tidak inginkan. Okey, baiklah. Kita sambung sekejap. Okey. Tak dengar lah muzik dia cikgu. Oh ya ke? Maafkan saya. Oh tak dengar. Tak dengar. Oh saya lah terasa kuat sangat. Okey, maaf. Okey, tak apa, kita sambung. Saya terangkan. Saya ingatkan ada muzik. Okey, yang ni proses mencanting tadi. Dekat sini ikut awak nak menggunakan corak yang awak inginkan dan pastikan berhati-hati. Okey, ini warna yang digunakan. Kita bahagikan warna yang kita nak. Okey, kita perlukan warna-warna asas seperti kuning, merah dan juga warna biru. Dan gabungan warna itu akan menghasilkan warna tertier dan juga warna sekunder. Baiklah, kita lihat pula proses bagi mewarna. Okay, ini merupakan langkah keempat, proses mewarna. Okay, warnakan mengikut kreativiti awak semua. Okay, pastikan warna pada motif telah betul-betul kering sebelum warnakan latar belakang sebab kita tak nak warna itu bercampur. Okay, proses mewarnakan warna ini menggunakan sodium silikat. Saya juga ada sodium silikat di sini. Okay, dia menggunakan cecair. Dan langkah yang seterusnya ialah proses mencuci. Proses merebus ini menggunakan soda ash. Ini soda ash ni seperti sabun pencuci. Dan langkah yang terakhir ialah proses membilas. Okey, setelah kita bilas, kita akan jemur batik tersebut. Dan ini hasil yang telah siap. Okey, cantik. Okey, baiklah. Cantik. Seterusnya, okey,
batik seterusnya ialah yang tadi batik canting ataupun batik lukis. Yang ini batik blok. Ia juga dikenali sebagai batik cap atau batik terap. Dihasilkan menggunakan blok atau sarang. Pada awalnya blok diperbuat daripada kayu dan zaman dah berubah bertukar kepada blok besi. Blok dihasilkan dari campuran bahan tembaga, timah dan juga zinc. Seterusnya ialah batik screen. Ia berbeza dengan batik lain kerana tidak menggunakan lilin panas, kerana menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada kain. Digemari pengusaha batik kerana proses penghasilan yang mudah, menarik dan juga menjimatkan masa. Seterusnya, kita tengok pula aktiviti pada kita pada hari ini iaitu aktiviti batik pelangi menggunakan teknik ikat dan celup. Okey, ini alatan yang awak perlukan. Kita perlukan getah, kita perlukan berus, tisu, pewarna. Saya ada pewarna makanan tapi saya tidak terhadkan kepada awak untuk menggunakan pewarna makanan. Awak boleh guna warna air ataupun warna poster yang awak ada di rumah. Kita juga boleh menggunakan, kita gunakan palet untuk meletakkan warna. Kita lihat video untuk aktiviti batik pelangi. Okey, baiklah. Ini alatan yang diperlukan. Okey, kita perlukan tisu dapur, perlukan berus, getah dan juga air. Dan seterusnya kita perlukan pewarna makanan. Okey, sediakan tisu untuk awak membuat teknik ikat celup iaitu batik pelangi. Seterusnya saya gunakan 4 warna. Saya gunakan merah, biru, hijau dan juga warna kuning. Okey, lipat tisu mengikut kreativiti awak semua. Sebab dekat sini kreativiti awak semua tidak terhad. Terserah awak. Okey, lepas awak dah lipat itu, awak ikat tisu tu menggunakan getah untuk pembahagian warna. Okey, dekat sini saya bahagikan kepada 4 bahagian. Saya ikat getah. Dan seterusnya kita warnakan tisu tersebut. Yang pertama saya warnakan dengan warna ungu. Dan seterusnya warna hijau, warna ungu, warna biru yang dekat hujung tu saya cuma celupkan. Dan yang terakhir saya gunakan warna merah. Okey, kita buka awak semua kena buka ikatan getah ini ketika tisu masih basah, tetapi perlu diingatkan supaya berhati-hati kerana takut tisu itu rapuh dan mudah terkoyak. Okey. Kita buka hasil lipatan tersebut. Dan seterusnya ini hasilnya. Okey, baiklah. Ini merupakan batik pelangi menggunakan teknik ikat celup. Okey, baiklah. Seterusnya, ini merupakan hasil yang telah saya hasilkan tadi, merupakan menggunakan teknik ikat celup, dan yang gambar baju itu merupakan contoh bagi batik pelangi juga menggunakan teknik ikat dan celup. Awak semua boleh menggunakan kreativiti awak semua menggunakan baju. Baiklah, seterusnya. Yang ini merupakan contoh produk bagi seni batik. Okey, produk untuk seni batik ini tidak terhad kepada pakaian. Okey, tidak semestinya menggunakan baju, tudung, tetapi ada juga produk seni batik yang menghasilkan beg tangan, kipas tangan dan juga kasut. Baiklah. Apa pendapat awak semua tentang produk seni batik yang saya tunjukkan di sini? Boleh sesiapa beritahu saya? Cantik. Cantik. Cantik, macam-macam jenis. Menarik. Klasik.
Klasik, bagus. Okey, terima kasih, betul. Sebabnya batik ni sangat unik kerana penghasilan warna yang menarik, kita ada pelbagai produk yang menarik. Okey, baiklah. Okey, kita pergi kepada soalan, kita bincang sama-sama. Yang pertama, apakah kegunaan batik selain dijadikan sebagai pakaian? Boleh sesiapa jawab soalan saya? Kasut. Kasut. Okey, seperti awak lihat dalam gambar tadi. Selain daripada itu, Bag. Scarf. lagi scarf. Hiasan Betul. rumah. Betul juga, hiasan rumah. Boleh jadikan lapis Sarung meja. bantal. Betul. Langsir. Nangsir, betul. Semua betul. Terima kasih kerana jawab soalan dengan betul. Okey, bukan seni batik ini tidak terhad kepada pakaian sahaja ya. Baiklah, soalan yang kedua. Yang manakah antara berikut tidak termasuk di dalam motif seni batik? B. B. Motif screen. Motif screen. Okey, jom kita tengok. Betul tak soalan jawapan awak? Betul, tahniah. Okey, sebabnya motif flora, motif fauna, motif abstrak semuanya termasuk di dalam motif seni batik. Cuma batik kita tak ada motif screen ya. Kita cuma ada jenis batik iaitu batik screen. Baiklah. Okey, kita dah sampai kepada rumusan. Okey. Prinsip asas untuk seni batik tadi yang saya terangkan ialah proses melilin dan mewarnakan kain putih. Dan kita juga telah belajar bahagian-bahagian kain batik iaitu kepala kain, kita ada gigi kain, kita ada kaki kain, pengapit kepala kain dan juga badan kain. Okey. Badan kain. Okey, betul. Terima kasih. Boleh sesiapa terangkan semula apa itu terangkan apa berapa motif seni batik dan apakah contoh-contohnya? Ada 5 motif seni batik. Betul Safwan. Boleh sebutkan satu motif? Motif flora. Motif flora. Okey, betul. Terima kasih Safwan. Contoh bagi motif flora ialah pucuk rebung. Okey. Kita ada juga motif fauna. Contohnya adalah haiwan iaitu ayam, kita ada burung. Yang ketiga kita ada motif geometri. Okay, kita ada banji, swastika dan yang keempat kita ada motif abstrak iaitu mega mendung dan yang terakhir kita ada motif isen iaitu cecek geringsing. Okey, kita juga telah belajar jenis-jenis batik. Okey. Faham lagi tak? Ingat lagi tak apa jenis-jenis batik yang kita dah belajar tadi? Batik pelangi. Batik pelangi. Betul. Terima kasih Alia. Okey, betul. Batik Terima cantik kasih, Aisyah. cikgu. Okey, betul. Kedua-duanya betul. Kita ada, Alia sebut tadi batik pelangi, batik blok dan Aisyah sebut tadi kita ada batik canting, kita ada batik lukis. Batik canting atau batik lukis dan yang terakhir kita ada batik screen. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita tengok juga alat dan bahan yang dihasilkan tadi. Okey, seperti yang saya sebut kita ada canting, kita ada lilin, kita ada sodium silikat yang saya tunjukkan dalam video. Dan kita ada soda ash. Okey, baiklah. Yang ini merupakan contoh bagi pewarna. Yang ni warna Remazol yang saya ada merupakan pewarna untuk proses menghasilkan batik. Okey, baiklah. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua sebab menumpukan perhatian dan memberikan sepenuh kerjasama kepada saya. Okey, saya harap awak semua buat aktiviti yang saya sertakan tadi. Okey, sebab aktiviti tadi susah ke? Ataupun semua berminat untuk buat? Senang nak buat. Bagus. Okey, saya nak tengok nanti kerja untuk minggu hadapan. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Jaga diri ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye.